أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala berkenan bersoalan. Rukun iman yang kedua beriman dengan segala rasul. Percaya kita kepada segala rasul yang kita ucap Muhammadur Rasulullah. Muhammad tu Muhammad yang mana? Muhammad anak Abdullah yang dilantik menjadi pesuruh. Dia tu adalah Rasulullah. Maka wajib bagi kita beriman. Beriman ni makna percaya. Wajib kita percaya. Beriman dengan segala Rasul ini ada dua cara. Beriman kepada Rasul ni ada dua cara. Yang pertamanya beriman dengan Rasul ni yang pertama beriman dengan segala Rasul dengan secara ijmal, cara ringkas. Beriman dengan segala Rasul dengan ijmal, dengan cara ijmal makna cara ringkas macam mana? Beriman dengan segala Rasul secara ringkas ini iaitu wajib kita percaya dan i'tiqad. Wajib kita beriman dan berpegang teguh bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kalau orang dulu dia kira macam mana? Sekati 2 laksa, maknanya 1,200. Rasul-Rasul ni ada setengah ulama berpendapat yang kata banyak tu banyak mana 1,200 24,000 sekati 2 laksa satu 4 cair. Jadi banyak Rasul-Rasul ni ambil daripada Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama berpendapat 124,000 orang ni. Campurlah segala Rasul-Rasul. Jadi daripada 124,000 ni dia cabut 20 orang, 25 orang. Cabut 25 orang, maka ahli tak dapat tidak wajib bagi kita mukallaf mengetahui setiap seorang Rasul. Bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak Nabi dan Rasul-Rasul dengan tidak ditentukan bilangan Nabi-Nabi. Yang ini di atas qaul yang sahih lah. Di atas qaul yang sahih tak tahu banyak mana. Setengah kata Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini 124,000 orang. Kemudian daripada tu cabut daripada 124,000 orang tu cabut 313 orang yang jadi Rasul. Kemudian daripada 313 orang tu
yang disebut dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui ialah 25 orang. Itu cara bilangannya. Daripada 313 tu jadi rasul semua. Kemudian daripada 313 tu cabut 25 orang. Inilah mengikut qaul yang sahih. Ini mengikut qaul yang sahih. Kemudian nama-nama rasul ni kita tak wajib ingat secara teratur. Kalau kita tak boleh nak bilang pun tak apa. Tapi kalau sebut kita tahu Yunus rasul itu. Sebut kata Ilyas rasul. Kemudian daripada 25 orang ni 4 orang yang masih hidup. 4 orang yang masih hidup mengikut pendapat ulama. 2 di dunia. 2 yang masih hidup di dunia, iaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Yang masih hidup ialah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Kemudian yang hidup di langit 2 orang, iaitu Nabi Idris dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Khidir dia ni minum air mau orang kaya, air hidup sampai hari ini dia hidup. Kemudian Nabi Isa dan juga Nabi Idris masih hidup di langit. Jadi dalam banyak-banyak rasul itu dua yang masih hidup di dunia dan 2 yang masih hidup di langit. Kemudian Nabi-Nabi ini juga mempunyai 3 bahasa. 3 bahasa. Nabi-Nabi ini dia bercakap dengan 3 bahasa. Yang pertama bahasa Arab. Bahasa Arab ni Nabi Adam, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Syis, Nabi Khidir. Itu Nabi-Nabi yang bercakap bahasa Arab. Nabi Adam, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ismail, Nabi Syis, Nabi Khidir. Itu yang bercakap dengan bahasa Arab. Dan bahasa yang kedua ialah bahasa Syriani. Berbahasa Syriani. Bahasa Syriani ini ialah Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Nabi Ibrahim, bahasa Syriani. Idris, Nuh, Ibrahim, Lut dan juga Yunus. Yang ini Nabi-Nabi yang bercakap dengan bahasa Syriani. Dan yang ketiganya Nabi-Nabi yang bercakap dengan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Iaitulah daripada anak Nabi Yaqub. Macam mana? Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian turun sampai kepada Nabi Yahya, Nabi Isa. Yang itu bahasa Ibrani daripada Nabi Yaqub. Nabi-Nabi ini bercakap 3 bahasa pula, bahasa Arab, bahasa Syriani dan juga bahasa Ibrani. Jadi bagi kita ni bahkan memadai kita percaya dan iktikad ada bagi Allah Ta'ala beberapa
banyak nabi-nabi dan rasul-rasul sudah cukup pada sah iman. Jadi kalau kita ingat sekali itu lagu itu pun tak apa. Sah iman. Nak bilang tak ingat. Nak nyanyi tak erti. Adam Idris Nuh Salah Ibrahim. Kita tak ingat. Kalau tak ingat cerita lagu tu pun tak apa. Jadi kita tahu kata dia Rasul. Beriman lagu tu kita tak, walaupun kita tak boleh jumpa. Sudah cukup daripada sah iman. Tambihun ini suatu penjagaan, kata musannif, perbezaan antara nabi-nabi dan rasul. Jadi beza dia macam mana? Perbezaan antara nabi-nabi dan rasul ni, nabi ialah manusia yang lelaki. Dia tak ada perempuan. Nabi ialah manusia, maksudnya bukan jin, bukan malaikat, bukan daripada makhluk yang lain. Dia adalah manusia. Kemudian yang lelaki, perempuan tidak ada jadi nabi. Tapi walaupun macam tu, ada juga khilaf di kalangan ulama yang kata Siti Maryam itu termasuk dalam nabi. Siti Maryam mak Nabi kita, mak Nabi Musa, Imran. Lagi Siti Maryam itu masuk dalam Nabi juga sallallahu. Jadi manusia yang lelaki. Jadi hak yang perempuan itu khilaf. Lelaki merdeka, dia bukan hamba. Tidak ada seorang pun di kalangan Rasul ialah daripada hamba. Lagi merdeka yang diwahyukan kepadanya, yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepadanya segala hukum dan cerita-cerita untuk ia beramal dengannya dengan segala hukum. Jadi dan tidak disuruh oleh Allah Ta'ala mereka menyampaikan kepada orang lain. Jadi hukum-hukum itu hanya turun kepada mereka dan mereka saja yang beramal. Yang itu nama dia Nabi. Tak disuruh untuk dia sampaikan. Yang itu nama dia Nabi. Rasul ialah manusia yang lelaki, lagi merdeka, yang diwahyukan kepadanya segala hukum hakam dan cerita-cerita untuk mereka beramal dengannya, dan menyuruh oleh Allah Ta'ala mereka menyampaikan kepada orang lain. Dia ada 3 kategori. Ada yang Tuhan suruh sampaikan, ada khususnya untuk diri dia sendiri, dan ada disampaikan untuk pengetahuan saja. Dia tak disuruh sampai kepada orang. Kemudian Rasul-Rasul ni pula, syarat Rasul. Syarat Rasul ni ialah mestilah terlebih bijak. Dia ni adalah orang yang terlebih bijak di zaman dia. Sebab itulah Rasul-Rasul ni dia bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bersifatnya fatanah. Fatanah ni bijak. Bukan sekadar bijak sini, bijak sana sampai ke akhirat. Kalau kita manusia biasa ni, bijak pun bijak sekadar kita. Sekadar rumah kita bijak. Tak boleh tidak. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, ialah syarat Rasul ni. Syarat Rasul ni ialah yang terlebih bijak di kalangan kaum. Dia yang paling bijak yang Nabi kita. Masa nak angkat batu Hajar Aswad kan,
Nak angkat Hajarul Aswad yang bila mana banjir mari kemudian jatuh Hajarul Aswad tu di Kaabah. Lepas tu pakai ambil lah sebab aku kawan juga kita habis umrah pun tak kira dah. Ada buruk kan. Sebab nak sentuh barang syurga. Tu kalau dapat tak percaya kata ada syurga, tu tengok ada barang syurga. Di dunia ni Tuhan tunjuk. Tengok berapa juta bilion manusia pakat berebut nak sentuh. Nak sentuh barang syurga. Sampai hari ni pakat berebut. Bila jatuh daripada bangunan Kaabah tu, pakat berebut sampai nak berperang. Sampai nak berperang. Nabi kata jangan berlawan. Kalau ni kita latih hakim. Hakim tu pula orang yang terlebih cerdik. Dia kata kita setuju. Lepas pada tu siapa dia nak jadi hakim? Syarat dia dulu. Syarat dia siapa dia yang pergi masjid dulu, subuh esok ni dia yang dulu, maka orang tu kita nanti dia yang mari subuh dulu. Dan mereka pakai balik semua, Nabi tak boleh tu masuklah masjid tu. Masuklah masjid tu. Jadi kawan ni bangkit malam dia kata, tu dia. Aku ukur Alhamdulillah tadi, tengok ada Nabi. Kawan ni pula bangkit. Dia nak awal sendiri. Dia ada. Jadi dia kata, kalau Muhammad kami pakai setuju letak. Nabi Muhammad kata, semua pakai pegang kain ni. Ambil tuan setuju. Kawan ni pegang tadi, kawan ni pegang tadi. Nabi letak soropan itu, bubur bantu Hajarul Aswad tu. Lepas tu pakai pegang kain. Kawan ni pegang jurung ni, jurung ni. Bawa sampai ke bangunan Kaabah tu. Nabi ambilkan tangan dia yang muda dan letak. Semua pakai kuat hati. Tu kata bijak. Dan juga Nabi ni bijak di segi ilmu dia. Dialah yang menguasai semua. Semua ilmu. Apa jenis, semua ada pada dia. Dan juga kejadian di sebuah perangai. Dialah yang terlebih baik perangai di kalangan semua manusia. Dan lebih cerdik. Dan maha suci bapa ibu bapanya daripada kejahatan. Ibu bapa Rasul ini terpelihara daripada kejahatan, daripada keras hati, dan daripada segala kecelaan yang mengubah kejadian mereka, seperti mana penyakit juzam, penyakit baros. Kemudian syarat Rasul lagi tiada dihina pekerjaan. Dia tak buat kerja yang hina-hina. Seperti mana tukang basuh, tukang sampah, tukang sapu sampah, tidak ada di kalangan Rasul. Dan juga terpelihara daripada dosa yang terdahulu sebelum daripada bangkit dari Rasul. Masa kecil-kecil itu pun dah Tuhan pelihara dah tak melakukan dosa. Macam Nabi dah. Dan kalau ada rupa dosa, macam mana Nabi Adam, sebenarnya bukan dosa bagi dia. Nabi Adam, lepas tu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia apa nama ni? Nabi Ibrahim dia kata apa? Orang tanya dia, man fa'ala hadza, siapa yang membuat yang katok bagi pecah tokong ni? Tuhan kami. Dia kata apa ni yang besar itulah. Iaitu yang besar itulah, mana bukan yang bohong. Dia tak masuk dalam bohong tu. Dia kata tu betul ya. Yang besar tu, besar ni. Dia tunjuk tu. Tiga mereka dia, dua di situ. Bukan dia bohong.
Itu di antara syarat-syarat Rasul. Rasul ialah manusia yang lelaki. Semua manusia ni, semua Rasul ni adalah lelaki. Lelaki merdeka yang diwahyukan kepadanya segala buku dan cerita-cerita untuk mereka beramal dengannya. Dan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka menyampaikan kepada orang lain. Kemudian beriman secara ijma' tu mana secara sekaligus dulu. Kata ada bagi Allah Ta'ala tu 25 Rasul. Cukuplah siapa dia kita tak nak kira apa. Tapi kalau orang sebut kita tahu tu Rasul. Yang keduanya beriman dengan secara tafsir, iaitu wajib kita percaya dan beriman bahawasanya segala Rasul-Rasul yang nama-nama mereka itu tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim sebanyak 25 orang itu tetap Rasul. Dia kena buat hujah lah. 25 tu wajib dia buat Rasul. Kemudian macam mana kita nak percaya? Tengok secara tafsir dia. Huraian dia lagu mana? Setiap orang daripada Rasul tu wajib kita percaya dan beriman bahawasanya segala Rasul-Rasul yang nama-nama mereka itu tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim sebanyak 25 orang itu tetap Rasul dengan tidak ada syak. Kita tetap berpegang bahawasanya mereka ini tidak ada syak. Mereka itu Rasul dengan tidak ada syak. Dengan makna jika ditanyakan salah seorang daripada nama-nama Rasul yang tersebut dalam Quran itu, Rasul atau tidak? Orang tanya. Ni harus ni Rasul ke tak? Maka dijawabnya, ia tetap Rasul dengan tidak ada syak. Kalau orang tanya dia di sini, Zulkifli ni siapa? Dia kata tetap Rasul. Musa ni siapa dia? Tetap Rasul. Isa siapa dia? Tetap Rasul. Walaupun tidak dihafazkan dia, walaupun dia tidak hafaz secara teratur sekalipun, tapi kalau sebut, dia boleh beritahu. Kata ni adalah Rasul. Dan wajib kita percaya dan iktifak lagi. Dan wajib kita percaya dan iktifak bahawasanya kesemua Rasul-Rasul tetap dan sabit bagi maknanya wajib bagi mereka itu bersifat dengan empat sifat ni yang wajib bagi mereka itu, dan tidak sama sekali mustahil atas mereka itu bersifat dengan empat sifat yang mustahil. Mereka tak akan bersifat dengan empat sifat yang mustahil. Kalau mereka pun bersifat dengan sifat yang mustahil, maka yang bukan Rasul. Dan tidak sama sekali maknanya mustahil di atas mereka itu bersifat dengan empat sifat yang mustahil. Atas mereka itu apa dia? Iaitu segala lawan sifat-sifat yang wajib itu lawan bagi sendiri apa dia dusta. Dia tak bersifat dengan dusta. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya letak dan sabit pada mereka itu bersifat dengan segala sifat manusia. Semua ni Rasul-Rasul bersifat dengan sifat manusia, ataupun bersifat dengan sifat basyariah, yang bangsa manusia.
Tu macam budak-budak duduk pondok ke apa. Wajaizum biyadihim ka'akali wa kalzima'il nisa'ili. Itu dia akan cita-cita Rasul. Harus bagi hak mereka itu Rasul. Seperti mana makan, minum, nikah, kahwin. Wajaizum fi akihim ka'akali wa kalzima'il nisa'ili. Nabda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awuli. Summa salatu wassalamu samadan ala nabi qariman qad wahada. Lepas tu sampai As-salam biyazawil fatana bisidri wal tabghidi wal amana. Allah Ta'ala putuskan Rasul bisidri dengan sifat sidik. As-salam biyazawil fatana, diutuskan Rasul dengan mempunyai sifat fatana bisidri wal tabghidi wal amana, sidik, amanah dan tabligh. Wajaizum fi hakim min aradi bi ghairi nafsika wa fi maradi. Tu kita semua budak-budak hafal, mereka boleh ingat dan mereka otak pilih-pilih lagi pun tak. Mari otak kotor kita, tak ada apa dah. Semua rasul-rasul bersifat dengan sifat manusia. Makan, minum, ada sampai orang kafir tadi takkan kok rasul-rasul ni Muhammad siapa kami juga. Muhammad kami kenal dia. Pak dia kami kenal, ayah dia kami kenal, takkan kok dia rasul. Dia pun jalan merata, pergi kedai, pergi makan, minum, pakai juga, macam mana dia jadi rasul? Mali hazar rasul tiba-tiba yamsina fil awsat, berjalan di pekan-pekan. Nabi dia berjalan, duduk di membeli. Itu adalah sifat rasul. Kalau mari malaikat nak makan minum, tak juga kahwin. Kita disuruh ikut Rasul. Kerana lah malaikat jadi Rasul, bagi ada Alkitab. Tak ada nak beriman Rasul lah. Tak, dia tak makan. Dia kira buat taat dia tu. Kalau sujud, kalau rokok. Dan juga tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu yang tinggi, seperti makan, minum, sakit, tidur dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apa Rasul-Rasul ni dia bersifat dengan a'radul basyariyah. Sebabnya ada 4. Supaya faedah a'radul basyariyah ni, faedah a'radul basyariyah artinya bersifat dengan sifat segala rasul, dengan bersifat dengan sifat manusia ni ada 4. Faedah a'radul basyariyah tidak bersifat dengan uluhiyah. Semua rasul ni bersifat dengan sifat manusia, dia tidak bersifat dengan sifat uluhiyah. Dia tak bersifat dengan sifat ketuhanan. Yang pertama, supaya jadi bertambah pahala mereka itu. Supaya bertambah pahala Nabi-Nabi. Dia bersifat macam sifat manusia kerana bertambah pahala. Dan yang kedua, supaya dia dapat mengajar umat daripada syarak. Supaya dia dapat mengajar umat daripada syarak. Dan yang ketiga, supaya berpaling daripada lazat yang masa dunia.
Jadi dia tidak mengambil nikmat dunia. Dia tidak mempergunakan kelazatan dunia untuk kepentingan dia. Dan yang keempatnya supaya memberi ingat umatnya daripada dunia kepada Allah Ta'ala. Itulah hikmah Rasul-Rasul ini bersifat dengan sifat basyariah. Kemudian cara-cara percaya segala Rasul bersifat dengan segala sifat yang wajib dan tidak bersifat dengan segala sifat yang mustahil. Itu seperti berikut. Pertama, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya segala Rasul itu tetap dan sabit. Wajib mereka itu, bagi mereka itu bersifat dengan sifat siddiq. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kita mau tidur. Saya boleh diam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa ali sayyidina. Allahumma barik lana fi asma'ina wa aqwalina. Wa sallallahu ala sayyidina.